الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من المتقين، آمين يا رب العالمين. Tanbihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi, amin ya rabbal alamin. Qala musannif tanbihun, ini suatu penjagaan. Bermula mesandar, yakni membangsakan ataupun menisbahkan akan takhsis kepada iradah dan mengada dan meniadakan mungkin kepada iradah, kepada kudrah, iaitu majaz akli jua, tiada pada hakikatnya. Titik. Maknanya apa? Maknanya gini, kita kata Allah jadikan suatu dengan kudratnya, Allah takdirkan suatu dengan iradatnya, itu pada majaz akli, bukan pada yang sebenarnya. Orang kata lihatlah alam ciptaan kudrat ilahi, itu bukan hakikatnya, itu adalah majaz akli. Ataupun kita kata pinjaman, ataupun kita kata tasamuh, yakni kata pendekatan, nak meringkaskan kata je. Macam kita kata masak nasi, sebenarnya masak beras. Jadi masak nasi itu majaz akli atau majaz qauli, ataupun kata pinjamannya bukan sebenarnya. Sebenarnya kau masak nasi jadi bubur. Begitulah juga kalau dibuat i'tiqad, akidah tu jadi bubur. Maka barang siapa membangsakan ia, barang siapa membangsa ia, ini menisbahkan kudrat dan iradat itu. Barang siapa membangsa ia kudrat dan iradat itu akan yang demikian itu, yakni kudrat itulah yang menjadikan alam, iradat itulah yang menentukan sesuatu. Terlepas ke? Terlepas ke? Terlengkap. Maka yang mentaksiskan dan yang mengadakan dan meniadakan pada hakikatnya iaitu zat Allah Ta'ala yang bersifat ia dengan kudrat dan iradat. Itu titik. Ni dalil dia. Kalau siapa nak tanya hang mengaji mana, ni kitab ni. Tanda situ, tulis tepi dia maqlubun. Jadi Allah Ta'ala menjadikan sesuatu bukanlah dengan kudratnya, tapi dengan zatnya yang bersifat kudrat yang selalu saya sebut tu. Faham? Maka orang kata Allah menjadikan alam dengan kudratnya, itu majaz akli saja, majaz qauli saja, kata pinjaman saja, tasamuh, iaitu pendekatan kata, nak bagi pendek ringkas kata saja.
bukan hakikat. Faham? Makanya lah dalilnya. Jadi sebenarnya apa? Tuhan jadikan alam dengan apa? Bukan dengan sifat kudratnya, tapi dengan zatnya yang bersifat kudrat. Jumpa dah. Kita duduk ngaji lama tak jumpa kitab. Ni jumpa kitab dia. Ni dalil dia. Faham? Dulu ni adalah satu orang, dia duduk bertekak dengan saya, Tok Guru ya. Dia kata dia mengaji lagu tu, kudrat Allah menjadikan alam. Ngaji tidur. Tak pernah saya jumpa Tok Guru pondok mengajar lagu tu. Tak pernah saya jumpa Tok Guru pondok mengajar kudrat Allah itulah yang menjadikan alam. Itu majaz qauli saja, majaz akli saja, tasamu ataupun kata pinjaman. Hakikatnya ialah zat Allah yang bersifat kudrat itulah yang menjadikan alam. Tak boleh kata kudrat menjadikan alam. Baik, sambung dia. Maka barang siapa membangsakan ia, yakni menisbahkan ia akan yang demikian itu, yakni kalau dia kata kudrat Allah yang menjadikan alam, iradat Allah yang menentukan sesuatu, maka iaitu haram. Haram cakap lagu tu. Oi, bukan makruh haram. Habis tu haram dosa. Kata qil iaitu makruh. Kata qil mana kata pendapat yang lemah. Kata qil, ini kata pendapat yang lemah, makruh. Cakap lagu tu makruh. Makruh tu selama tiada i'tiqad ia akan yang memberi bekas keduanya dengan sendirinya. Jadi selagi dia tak i'tiqad kudrat tu yang menjadikan alam, dia cuma kata ya, tapi dia tak i'tiqad. Dia kata saja tapi tak i'tiqad, maka kata semua ulama haram, kata semua ulama makruh. Dan jika i'tiqad ia akan yang demikian itu, maka iaitu jadi kafir ya, na'udzubillahi minhu. Inilah barang yang zahir daripada ibarat, yakni pengertian Baijuri, yakni Syekh Sulaiman Al-Baijuri atas matan sughra. Sebab tu kitab tak boleh ngaji satu, kena ngaji banyak. Kitab Arabnya seperti Syarah Hudi, Minhajus Salam, tu kitab Arab. Kalau kitab Jawinya seperti Durrus Samin, Aqidatun Najin, Usulul Tahqiq, Hidayatul Hidayah, Sirajul Huda. Banyak. Jadi kitab dia pegang satu ya, jenuh. Pegang satu tu pergi ke mana-mana, dia mula dalam dia ngajar orang jadi kafir orang. Elok orang tu jahil pasti je. Di bawah i'tiqad Allah menjadikan alam dengan kudratnya, kafir tu orang tu. Sudah. Jadi yang ni kena miakal dia. Lama juga lah duk miakal dengan Tok Guru tu. Sampai kan seminggu ya. Susah sungguh nak betul orang. Dia tak guru. Malam-malam ada mengaku. Lepas tu lah ni dia duduk pergi mengajar, duduk semak kitab Aqidatul Mukminin. Kalau ni saya akan pergi mengajar, saya rujuk kitab ustaz ni. Ini bukan kata saya pandai tak, saya pun tak pandai. Tapi inilah kebanyakan manusia hari ini, sebab tak menghalus-halusi ilmu tauhid, pergi mengajar ilmu tauhid langsung sesat orang. Dia kata orang sesat, rupa dia yang sesat. Jaga balik. Ramai saya duduk dengar orang duduk mengajar Allah menjadikan alam dengan kudratnya, Allah melihat dengan basarnya, Allah mendengar dengan samaknya. Cakap lagu tu sekurang-kurangnya pun makruh. Tapi ada ulama yang kebanyakan ulama kata haram. Haram tu atau makruh tu selagi dia saja cakap tak i'tiqad. Kalau dia i'tiqad kudrat Allah tu lah menjadikan alam, itu jadi kafir.
itu jadi kafir. Kafir ni apa? Murtad lah. Berat lah. Sebab tu kena ngaji tauhid, ngerebat main, ngerebat mudah tauhid. Saya dia kata ustaznya takfir ni, mengkafirkan orang. Bukan saya kata, tu kitab sebut. Dia sebab dia siap tulis dalam kitab ni, jadi kafir ya, na'udzubillahi min. Jadi dulu saya dah kata, ingat ni perkataan. Jadi perkataan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Wahid Sungai Udang, Melaka. Siapa menyembah Allah syirik. Sebab Allah itu nama. Siapa menyembah sifat, kufur. Siapa menyembah zat, fasik. Siapa menyembah zat yang bersifat, itu yang tahqiq. Nak faham benda ni, kena ngaji tauhid. Baik, macam mana? Siapa sembah Allah jadi syirik, sebab apa? Sebab Allah itu nama. Bismillahi, dengan nama Allah. Siapa Allah? Allah itu ialah nama bagi zat yang wajibul wujud. Jadi Tuhan itu bukan Allah. Tuhan itu ialah zat yang wajibul wujud, yang nama kebesarannya Allah. Allah itu bukan Tuhan lagi. Allah itu nama bagi zat. Nama bagi zat Tuhan yang wajibul wujud. Jadi kena faham molek ni. Sebab tu kena ngaji tauhid. Ni tauhid tak nak ngaji 20 yang sunat-sunat. Apa fadilat tu apa fadilat ni apa fadilat tu apa fadilat ni Ingat nak dapat ala fadilat. Tuhan tak dikenal, mardudatun la tuqbalu, tertolak, tak diterima. Pasal dia apa? Pasal tak kenal Tuhan. Faham molek tu. Baik, jadi kalau orang tanya mana hang ngaji, ini kitab muka surat 16, kitab Hidayatul Mutafakkirin, karangan Tuan Husin Kedah, seorang ulama besar Kedah dan juga seorang waliullah. Tunjuk ini dalil dia, tempat ambilan kita. Istimbat, tempat ambilan kita. Jadi kita sebut tu ada tempat ambilannya, ada hujah, bukan saja kata ada kitabnya. Baik, habis. Dan yang seumpama keduanya, yakni begitu jugalah dengan sifat-sifat yang lain, iaitu segala sifat yang mempunyai takluk, seperti ilmu dan samak dan basar dan kalam. Jangan kata Allah Ta'ala mengetahui dengan ilmunya. Tak. Allah Ta'ala mengetahui dengan zatnya yang bersifat ilmu. Jangan kata Allah Ta'ala mendengar dengan samaknya. Tak, bukan. Jadi Allah mendengar dengan zatnya yang bersifat samak. Jangan kata Allah Ta'ala melihat dengan basarnya. Habis nak kata apa? Allah melihat dengan zatnya yang bersifat basar. Jangan kata Allah Ta'ala berkata dengan kalamnya. Salah, haram. Kalau buat i'tikad jadi kufur. Habis nak kata apa? Allah Ta'ala berkata dengan zatnya yang bersifat kalam. Itu maksud dia tu. Habis. Boleh faham? Siapa tak faham tanya. Jangan buat keri macam faham. Tak faham, nak tanya tak erti. Baik, ini saya urai banyak kali lah. Orang baru tak faham, tanya orang lama. Orang lama pula tak faham, tanya orang baru pula. Baik, habis. Syah dan ini suatu penyaksian bahawasanya amar dan iradah itu, iaitu tiada berlazim-laziman antara keduanya. Dia kata amar dan iradah itu, iaitu tiada berlazim-laziman
antara keduanya, bukan mulazimatun, tidak. Bukan ada amar tentu ada iradah, bukan. Kalau kita kata sifat ma'ani berlaziman dengan sifat ma'nawiyah. Ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah kerana ada sifat ma'ani. Dah. Jadi amar dan iradah tu tidak begitu. Bukan kerana ada iradah ada amar, bukan. Baik, habis itu aku ada. Tengok boleh. Terkadang menyuruh Allah Ta'ala perbuat satu pekerjaan dan dikehendakinya pula bagi berbuat dia, iaitu seperti beriman segala anbiya dan segala mukminin. Maknanya apa? Maknanya Allah suruh dan Allah pun menghendaki. Amar maknanya suruh, iradah maknanya menghendaki. Allah suruh seseorang tu beriman dan Allah menghendaki dia beriman, maka dinamakan mukmin. Dan terkadang tiada menyuruh ia akan dia dan tiada dikehendakinya pula, iaitu seperti kufur pada hak mereka itu. Allah tak suruh jadi kafir dan Allah pula tak menghendaki dia jadi mukmin, maka dia jadi kafir sampai mati. Dan terkadang tiada menyuruh ia akan dia dan dikehendaki bagi jatuhnya, iaitu seperti kufur pada segala kafir. Tuhan tak suruh dan Tuhan pula tak kehendaki. Dan terkadang menyuruh ia akan dia dan tiada dikehendaki. Allah menyuruh jadi mukmin, tapi Tuhan tak kehendaki dia jadi mukmin, iaitu seperti beriman segala kafir. Iaitu orang kafir ni Tuhan tak kehendaki jadi beriman, maka sampai mati jadi kafir. Inilah barang yang berlaku atasnya ahli sunnah. Yani inilah yang berlaku dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah ni antara amar dan iradah itu bukanlah berlazim-laziman. Maknanya adanya amar bukan kerana adanya iradah. Adanya iradah bukan kerana adanya amar. Begitu juga adanya amar bukan kerana adanya iradah. Iradah tu satu hal, amar tu satu hal. Contohnya iman dan kufur. Jadi nak tulis kat buku, amar dan iradah itu bukan perkara yang kerana dan yang dikeranakan. Itu kata yang berlazim-laziman, bukan benda yang kerana dan bukan yang dikeranakan. Contoh dia macam mana? Contoh dia iman dan kufur. Iman ini disuruh ada yang dikehendaki, ada yang tak dikehendaki. Contohnya macam orang yang beriman, dia kata orang beriman ni disuruh beriman dan Allah pun kehendaki seseorang tu beriman, maka jadi mukmin. Yang keduanya kafir. Kafir itu disuruh beriman, tapi Tuhan tak kehendaki dia jadi beriman, maka jadi kafir sampai mati.
Tu dia kata amar dan iradah itu tidak berlazim-laziman. Baik. Ini i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, iaitu bersalahan barang yang atasnya segala Mu'tazilah. Yang ni pada pahaman Mu'tazilah tak serupa pula dengan i'tiqad orang ahli sunnah wal jamaah. Maka berkata mereka itu, yakni berpahamanlah mereka itu Mu'tazilah, bermula amar dan iradah, iaitu berlazim-laziman antara keduanya, iaitu tiap-tiap barang yang disuruh Allah dengan dia dikehendakinya akan dia, dan jika tiada disuruh dengan dia maka tiada dikehendaki bagi berbuat ia. Jadi orang Mu'tazilah kata memang Allah Ta'ala suruh Fir'aun tu jadi kafir, maka Fir'aun tu pun jadi kafir. Memang Allah Ta'ala suruh Nabi Musa tu jadi mukmin, maka dia pun jadilah mukmin, lagi rasul. Itu kata Mu'tazilah. Maka bersalahan pendapat dia dengan ahli sunnah wal jamaah. Baik, habis. Bermula dalil iradah. Dalil kata Allah Ta'ala bersifat dengan iradah, iaitu firman Allah Ta'ala, innallaha yaf'alu ma yurid. Innallaha yaf'alu ma yurid, artinya bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala iaitu memperbuat ia akan barang yang dikehendakinya akan dia. Apabila Tuhan nak satu, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, maka berkata ia jadi olehmu, maka jadi ia. Ini ayat mutasyabihat. Nah, kita dah terangkan dulu apa maksud ayat itu. Tak payah tanya lah hari ni. Ingat takut tak ingat, pandai-pandai lah buka buku tu balik. Baik, habis. Jadi cuti ni ada sebulan, 33 hari. Jadi tolong buat kerja di rumah. Saya pesan lagi sekali, kemarin saya dah khabar apa dia, cuti ni ada 33 hari cuti. Beli satu buku, balik ni beli siap-siap lah. Sebelum sampai rumah tu beli, tak lupa. Agak-agak tebal dia 200 muka. Cari kertas hak tebal. Jangan cari kertas nipis sangat. Kulit tebal, helaian dia pun tebal. Jadi kalau padam tak koyak, kalau liquid pun dia tak rosak. Buat satu karangan tauhid daripada bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam. Buatlah apa yang kamu faham mengenai tauhid, yang kamu dah mengaji di sini. Satu hari infakkan masa 1 jam. Tak payah lama lah, 1 hari 1 jam. Contohnya malam pukul 10.30 sampai pukul 11.30 pemon. Tu masa nak tengok buku tauhid. Kalau tak ada masa, ganti malam, ganti siang besok. Hari-hari 1 jam untuk kita tengok balik kitab kita, kemudian kita tulis sendiri, buat ayat sendiri. Untuk kita buat satu kepahaman kita mengenai ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni penting. Tertarik ilmu tauhid dari dada, bermakna tercabutlah iman dan Islam. Faham tu?
tertarik maknanya tertanggal ilmu tauhid dari dada, bermakna tercabutlah iman dan Islamnya. Jadi tulis, buat satu tesis untuk kita ambil faham dan kita ambil reti daripada apa yang kita mengaji tauhid yang susah nak faham, susah nak reti. Yang ada kita dah telinga apa musabah, tanya tak reti. Baik. Kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah kita sambung. Jadi sehari 1 jam. Dalam sebulan kurang-kurang ada 20 jam. Masuk rehat-rehat raya 10 hari. Kan? 10 jam buat takkan tak dapat. 10 jam buat takkan tak dapat. Kurang-kurangnya pun ada 10 lain. Jadi buat selang-selai, buat tulis jawi, tak mau tulis rumi. Tulis rumi tak payah, tak apa. Tu pondok pakai rumi je lagi, apa gaya. Tulis jawi, kekok macam cacing kawik pun tak apalah, saya tulis jawi. Tak faham, pandai-pandai nak buat lagu mana, tak kasi tulis. Ya, pandai-pandai nak buat tulis lagu mana. Nak tanya siapa, tanya ayah kah, tanya mak kah, tanya kawan kah. Duk pondok tak terjawi. Boleh satu. Yang kedua, jangan main handphone. Saya banyak kali sebut, jangan main handphone. Handphone tu merosakkan kepala. Itulah punca jadi bengak, punca jadi belajar tak mau masuk. Pasal handphone pula. Pasal handphone. Baik, saya duk fikir-fikir pasal apa. Susah sangat nak dapat. Mengkali pasal handphone. Dia tolong jaga. Baik, habis. Sekarang tu insyaAllah sambung bahaya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله